semalam kamu tengok semula variance dan sisi yang piawai, macam mana, dah share dah. Alright. Yang ni kan. Tutup. Okay, semalam kamu tengok semula macam mana nak kira variance dengan sisi yang piawai menggunakan dua rumus, menggunakan dua rumus, dua formula. Okay, lepas tu kita tengok contoh 8 nak kira sisi yang piawai. Step dari 3 step, mula kira mean, lepas tu kira variance, baru dapat sisi piawai. Lepas tu kamu kira sisian piawai juga, tapi daripada jadual ada dua rumus. Ada dua rumus, jadi kamu gunakan mana-mana rumus pun boleh. Dan dia ada bagi tahu beberapa kaedah macam mana kamu nak gunakan. Ini guna rumus yang pertama, ini rumus kedua, ini guna rumus pertama, ini guna rumus yang kedua, yang ini digunakan rumus yang kedua juga tapi dibuat dalam bentuk jadual. Okey, kemudian kita tengok apa kelebihan dan kekurangan menggunakan pelbagai sukatan sirakan. Kamu ada 4 jenis sukatan sirakan, iaitu julat, julat antara kuartil, lepas tu kamu ada variance dengan sisihan piawai. Jadi ada 4 ukuran sukatan sirakan. Yang mana yang lebih sesuai? Terutamanya kalau ada data pencilan ataupun data ekstrim. Yang mana lebih sesuai digunakan? Tu ada nota dekat situ. Lepas tu contoh 11, okey, sisihan piawai ni disesuai digunakan untuk menentukan yang mana data lebih konsisten. Yang mana data lebih apabila pemilihan kita nak buat, kita nak pilih antara dua set data yang mana lebih baik, kita akan tengok manakah sisihan piawai yang lebih kecil. Baik, itu contoh 11. Kemudian kita buat sebelum ni kita tengok bagaimana kita membina plot titik. Satu lagi kita buat plot batang daun, batang dan daun. Okey, dua-dua plot ni kita gunakan untuk mentafsir ataupun kita gunakan untuk memberi kita panduan bagaimana kita nak baca sukatan sirakan kita. Jadi semalam kita tambah satu lagi plot, iaitu plot kotak. Okay, plot kotak ni akan beri kita 5 maklumat, iaitu apa dia? Nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dengan nilai maksimum. Tu yang kita tengok semalam. Lepas tu kita bina, kita tengok macam mana nak membina plot kotak. Yang pertama, buat dulu skala yang seragam. Yang kedua, letakkan titik-titik ni. Letakkan titik-titik 5 nilai yang diberi. Lepas tu sambungkan antara kuartil 1, median dan kuartil 3 tu kita buat kotak. Jadi julat antara kuartil tu kita boleh baca daripada Q3 tolak Q1. Itu blok kotak. Blok kotak ni maksudnya kita boleh baca terus 5 nilai tersebut dan kita boleh cari 2 lagi nilai, iaitu julat dan julat antara kuartil. Lepas tu kita buat contoh yang ke-12. Okay. Untuk hari ini kita sambung. Okay, apakah kesan perubahan data terhadap sirakan? Apa kesan perubahan data terhadap sirakan? Katalah dalam kelas 4 Arazi ada 5 orang pelajar yang bawa duit belanja, contoh biasalah kan, bawa duit belanja RM5 seorang. Tapi pada satu hari tu setiap seorang daripada semua orang ni, dalam 5 orang pelajar ni, semuanya bawa tambah RM2. Tambah RM2, masa semua orang bawa RM7. Kalau yang bawa RM6 pun dia akan jadi RM8. Apa akan berlaku pada sukatan sirakan tu? Okay, kalau kita tambah dan kita tolak kepada setiap data, setiap data ditambah atau ditolak dengan satu pemalaian secara seragam, atau apa berlaku kalau data didarab dan dibahagikan? Katalah tadi ada 5 orang pelajar bawa duit belanja sebanyak ni, katakan. Ada yang bawa RM5, ada yang bawa RM6. Tapi kalau cikgu gandakan, ni semua 5 orang ni ada buat baik, buat amalan baik, cikgu tambah darabkan RM2, cikgu bagi darab RM2, ni semua darab RM2. Apa akan berlaku kepada sukatan sirakan? Baik, kemudian apa akan berlaku kepada sukatan sirakan kalau wujud data nilai percilan?
5, kata dia bawa RM5, RM6, RM5, bawa RM4, bawa RM5. Tiba-tiba ada seorang tu bawa RM20. Ini data ni ekstrim. Data ni jauh daripada yang biasa-biasa ni. Ya. Baik, sesuatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Tadi ada 5 orang. Tiba-tiba ada pelajar baru seorang, dia datang nak masuk RM8. Apa akan berlaku bila ada nilai ni kita keluarkan atau kita masukkan? Ataupun daripada 5 orang ni, seorang ni keluar contohnya. Okay, apa akan berlaku? Okay, pertimbangkan kes ni. Pada mulanya saya mempunyai set data 58341. Jika setiap cerapan dalam data tu ditambah dengan 5, maknanya tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Okay, setiap orang tu, okay, maka data di atas akan menjadi 10, 13, 8, 9, 6. Betul lah kan? Okay, apa yang berlaku pada nilai serakan seperti julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai bagi set yang baharu? Okay, baik. Kalau kita tambah atau tolak, tidak ada perubahan nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam satu set data ditambah atau ditolak dengan satu pemalang. Tengok contoh nanti depan ni. Kita tengok apa kesan dulu. Baik, apa kesan bila kita, apa kesan perubahan sukatan serakan apabila setiap nilai dalam satu set data didarab atau dibahagikan. Tadi dicampur dan ditolak. Sekarang kalau kita darab dan dibahagikan, okay, pertimbangkan kes ni. Pada mulanya cikgu ni ada data 5, 8, 3, 4, 1. Setiap cerapan ini didarab dengan 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Maka datanya akan jadi 10, 16, 6, 8, 2. Okay. Apakah yang akan berlaku pada nilai serakan seperti julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai kalau kita darab dan kita bahagikan? Okay. Apa berlaku? Apabila setiap cerapan dalam satu set data didarab dengan satu pemalang K, didarab okay. Julat yang baru ialah kamu kena darabkan K dengan julat asal. Okay. Julat antara kuartil yang baru ialah K darab dengan julat kuartil yang atas. Julat antara kuartil yang asal. Okay. Sisihan piawai pula berlaku macam mana? Sisihan piawai baru ialah kamu darabkan K dengan sisihan piawai yang asal. Dan variance yang baru ialah kita darabkan K kuasa 2 darab variance asal. Ini yang akan berlaku kalau darab. Kalau campur tolak tadi, tidak ada perubahan. Okay. Baik. So kita tengok ni. Pertimbangkan pula kes ni. Dia ada, ini kalau bahagi. Ini kalau bahagi. Tadi darab Tadi dia ada 5, 8, 3, 4, 1. Okey, ni ada data, ada cerapan. Setiap cerapan ni kita bahagi dengan 2 lah misalkan. Kita bahagi dengan 2. Ini bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Semua ni. Kalau kita akan dapat 2.5, dapat 4, dapat 1.5, dapat 2, dapat 0.5. Contoh Ini data yang baru. Ini data yang asal. Okay, apa berlaku? Ini kita kalau kita cari julat antara kuartil. Okay, cari variance, cari sisihan piawai, kita akan dapat nilai. Tapi bila kita bahagi dengan 2, kita akan dapat, kalau kita kira daripada data yang baharu, kita akan dapat julat yang baru, julat antara kuartil yang baru, variance yang baru dan sisihan piawai yang baru. Tetapi sekarang ni oleh kerana kamu bahagi 2 semua data, julat yang baru ialah julat yang asal bahagi dengan K. Julat yang asal bahagi dengan K. Julat antara kuartil yang baru ialah julat antara kuartil yang asal bahagi dengan K. Kalau K ni 2, dekat sini K 2, K ni cikgu pilih 2, bahagi 2. Kalau sisihan piawai yang baru, ambil sisihan piawai yang asal, bahagi dengan K. Dan variance yang baru ialah variance asal bahagi dengan K kuasa 2. Okay. Boleh? Macam tu. Baik. Apakah kesan ke atas sukatan serakan apabila satu pencilan, outliers, pencilan dimasukkan atau dikeluarkan? Ada satu data ekstrim, data yang terpencil. Baik. Ini. Apa berlaku? Apa berlaku kepada julat dulu Julat apa? Julat rumusnya macam mana julat lah?
nilai terbesar tolak Nilai terkecil. nilai terkecil. Betul. Okey, itu julat. Okey, julat akan berubah dengan mendadak. Apabila satu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. Betul lah kan? Orang bawa RM2, RM2, RM3, tiba-tiba ada yang bawa kalau kita kira julat antara empat data ni, nak kira julat. Nilai terbesar RM4 tolak dengan RM2 atau 4 tolak 2, 2. Tapi tiba-tiba ada satu data pencilan masuk RM20 yang bawa duit belanja RM20 contoh. Jadi sekarang ni julat yang baru kalau ada pencilan dia akan jadi 20 tolak dengan RM2 dah jadi 18. Beza antara nilai terbesar dengan nilai terkecil tu besar, RM18. Itu kesan apabila ada data pencilan masuk dalam data kita. Jadi julat tu akan berubah secara mendadak. Okay, apa berlaku dengan julat antara kuartil? Julat antara kuartil rumus apa? Julat antara kuartil. Apa rumus julat antara kuartil? Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okay, nilai julat antara kuartil kurang dipengaruhi apabila ada satu pencilan ditambah atau dikeluarkan. Kalau kita tambah 20 kat sini tadi, data kita, julat antara kuartil ialah kita tengok data tengah-tengah ni. Data yang di tengah-tengah ni, Q3 tolak Q1. Jadi dia kurang dipengaruhi oleh 20 ni sangat. Kurang dipengaruhi. Okay, apa berlaku pada variance dengan CCM PY? Nilai bagi variance dan CCM PY akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Jika beza antara nilai cerapan baru dengan nilai mean adalah rendah, sebab nak cari variance kan ada rumus X tolak X bar tu kan nanti. Ni beza antara nilai cerapan dengan nilai mean rendah, maka nilai CCM PY baru akan semakin kecil. Tapi kalau beza antara nilai cerapan baru dengan nilai mean tinggi ataupun besar, maka nilai CCM PY baru akan menjadi semakin besar. Tentu. Kan? Itu dia. Jika beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan dengan nilai mean adalah rendah, maka nilai CCM PY baru akan menjadi semakin besar dan sebaliknya. Okay, ini konsep lah. Konsep apabila data-data tu macam mana data-data, jenis-jenis data ni mempengaruhi sukatan serakan kita. Okay. Baik. Kita nak tengok bagaimana menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan perwakilan grafik. Perwakilan grafik ni itulah kita dah belajar plot titik, perwakilan grafik kita macam mana kita wakilkan data dengan grafik. Plot batang dan daun, satu lagi plot kotak. Ada 3 cara kita nak wakilkan data, mewakilkan data secara grafik dalam sukatan serakan. Okay. Tengok kesan perubahan data dapat dipaparkan secara grafik dengan menggunakan plot titik, plot batang dan daun dan plot kotak. Okay. Data ditukar, apa berlaku? Yang pertama, data ditukar secara seragam dengan menambah dan menolak satu pemalah. Data asal, ini data asal. Okay. Data asal ni maksud 8 ni ada 1, 9 ni ada 3. Lepas tu yang dapat skor dalam kuis sains ni 15 ni ada seorang. Okay. Dalam rajah di sebelah ni, setiap cerapan kemudiannya ditambah dengan 2. Okay. Sekarang kita tambah 2. Katalah dapat markah bonus semua budak-budak ni tambah 2 markah semua. Jadi 8 ni akan jadi 10. 9 ni akan jadi 11, 3 orang ni. Okay, 11, 3 macam ni. Pada 12 tadi, sebab 10 ni tambah 2 markah, 12 ada 3 orang macam tu. Dan seterusnya sampai 15 ni, campur 2 juga, dia akan jadi 17. Baik, kita akan dapati bahawa seluruh plot titik ni akan dianjakkan ke kanan sebanyak 2 unit dengan serakannya tak berubah. Serakan tak berubah, sama juga. Sama juga, kamu perhatikan, sini pun sama. Serakan tu tak berubah. Tapi cumanya graf ini dianjakkan ataupun plot ini dianjakkan ke kanan sebanyak 2 unit. Sebab semua bergerak 2 unit kan. Jadi julat skor asal, julat ialah nilai terbesar tolak nilai terkecil. Jadi julat yang asal, skor asal ialah 15 tolak 8 iaitu 7. Baik, sekarang bila kita tambah semua data dengan 2, julat skor yang baru ialah 17
tolak dengan 10. Yang sama dengan 7. Okey, dan kita dapati julat bagi kedua-dua set ini adalah sama. 7. Ini 7, yang ni pun 7. Jadi secara generalisasi, secara amnya, apabila setiap cerapan dalam satu set data ditambah dengan satu pemalar, pemalar semua set data tu ditambah dengan satu pemalar, nilai sukatan serakan tidak berubah. Nampak Sekarang kita nak tengok, nak kaji macam mana kalau data tu kita ubah. Baik. Baik, tengok B pula. Data ditukar secara seragam apabila setiap cerapan didarab dan dibahagi. Tadi ditambah dan ditolak. Sekarang ni didarab dan dibahagi pula. Okey, ini data asal. Ini data asal. Okey. Tengok yang skor 1 ni skor matematik pula. Skor 1 ni ada seorang, skor 2 ni ada 3 orang, skor 5 ni ada 3 orang macam tu. Okey, dalam rajah di sebelah, setiap cerapan ni didarab dengan 2. Didapati bahawa kita apa berlaku sini. Yang satu ni akan jadi apa? Jadi 2. Jadi 2 ni lah. Ni. Yang 2 ni akan jadi 4. Mana 4 ni akan jadi 3. 1, 2, 3 macam tu. Yang 5 ni akan jadi 10, 10 semua. 10, 10, 10. Okay. Nampak tak bentuk serakan dia? Ni. Sekarang dia terserak macam ni. Dia terserak macam tu. Nampak bila kita darab dengan mendarab setiap cerapan dengan 2, kita akan mendapati bahawa serakan seluruh plot titik telah berubah menjadi 2 kali ganda lebar. Okay, itu yang berlaku. Bila kita darab, bermakna serakan seluruh plot titik itu akan berubah 2 kali ganda lebih lebar. Okay, baik, julat skor asal. Cuba kita tengok julat skor. Julat ialah skor tertinggi, tolak skor terendah. Okay, julat sama dengan 5 tolak 1, 4. Yang inilah. Okay, julat skor asal. Cuba tengok julat skor yang baru. Ni 10 tolak dengan 2 paling rendah. 10 tolak 2, 8. Okay, julat bagi set data baru menjadi 2 kali ganda julat bagi set data asal. Apabila setiap cerapan dalam satu set data didarab dengan satu pemalar, okay, julat baru maknanya kita darab dengan K, kita darab K dengan julat asal. Betul tak? K ni apa? Berapa kali ni semua tadi kita darabkan? Kita darab semua data ni dengan 2. Darab dengan 2. Darab dengan 2. Mana K ni dialah 2. 2 darab dengan julat asal kita 4. Jawapan dia 8. Macam ni. Julat skor yang baru. Okay. Jadi secara amnya, apabila setiap cerapan dalam satu set data didarab dengan satu pemalar K, maka nilai sukatan serakan akan berubah. Boleh? Baik, sikit lagi. Apa berlaku pula bila situasi ini terjadi? Satu nilai yang dimasukkan atau dikeluarkan merupakan pencilan. Pencilan. Baik, ini yang asal ni. Ini data asal. Data asal maknanya yang dapat skor matematik 1 ni seorang. Yang dapat skor matematik 5 ni 3 orang. Okey. Lepas tu pencilan 9 dimasukkan. Tiba-tiba ada pula data 9 kat sini. Ni. Pencilan 9 ni. Mula-mula serakan dia macam ni. Elok aja kan, rapat-rapat kan. Tiba-tiba bila ada pencilan, kita kena ambil kira ni yang ni. Macam tu. Okey. Berdasarkan rajah di sebelah, apabila satu pencilan dimasukkan dalam set data, didapati bahawa serakan seluruh plot titik telah menjadi lebar. Tentulah sebab kita kena ambil kira 9 ni. Okey, julat skor asal. Cuba kira julat skor asal. Skor tertinggi tolak skor terendah. 5 tolak 1 sama dengan 4. Okey, julat skor yang baru, skor tertinggi sekarang 9. Skor terendah sekarang 1. Jadi skor julat skor yang baru ialah 9 tolak 1, 8. Jadi apa berlaku? Julat bagi set data baru menjadi lebih besar dibandingkan dengan julat set data asal apabila satu pencilan dimasukkan. Jadi secara generalisasi, nilai sukatan serakan bagi set data baru akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai sukatan serakan bagi set data asal apabila satu pencilan dimasukkan. Dalam kehidupan biasa, pencilan ini memang ada, kan? Outliers memang berlaku. Sifat-sifat ekstrim ni memang ada dalam keadaan biasa. Okey, kita masuk contoh. Diberi set data 4, 6 sampai 12. Dah susun kan? Okey,
Okey, hitung sisihan piawai bagi set data ini. Ini yang pertama dia suruh kita hitung sisihan piawai. Seterusnya, hitung sisihan piawai baru. Apabila 4 dikeluarkan, 7 ditambah, 18 ditambah. Okey, ni set data asal. Okey, sekarang yang kita buat A dulu. Baik, kita nak cari sisihan piawai, jangan lupa kita kena cari min. X bar. Kemudian baru kita boleh cari sisihan piawai. Sebenarnya step yang kedua, cari apa? Variance. Lepas tu, kamu ambil variance, punca kuasa 2 kan variance, barulah kita dapat sisihan piawai. Ini yang ketiga. Macam tu step dia. Baik, kira min. Min data yang asal. Min data yang asal campur semua. 4 campur 6 campur 7, campur 7 campur 9, campur 12. Bahagi dengan 8. Ada 8 data ni kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data asal ni. Okey, bila bagi dapat 8.5. Ni. Baru cari min. Masuk dalam rumus variance. Rumus variance macam mana? Hasil tambah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak dengan X bar kuasa 2. Ini rumus variance. Yang senang sikit lah. Yang senang daripada kita tolak satu-satu X ni dengan X bar. Okay, inilah rumus variance. Sigma kuasa 2. Ini rumus dia. Jadi, ambil kuasa 2, kuasa 2 kan semua cerapan ni. 4 kuasa 2, 6 kuasa 2, 7 kuasa 2, 7 kuasa 2, 9 kuasa 2, 11 kuasa 2, 12 kuasa 2, 12 kuasa 2. Campur semua kuasa 2 ni kan ni. Hasil tambah. Okay, campur semua. Bahagi dengan 8. Tadi ada 8 data. Bagi dengan N. Ini N. Okay. Lepas tu tolak dengan 8.5 ni, inilah X bar. Kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 kan X bar ni X bar ni kena kuasa 2. Okey, itu variance. Tapi kalau nak cari sisihan piawai, letakkan punca kuasa kepada variance dapat jawapan 2.784. Okey, kira. Kamu boleh semak dengan guna kalkulator cikgu dah ajar gitu. Kalau guna kalkulator, kamu boleh semak jawapan. Okey, sekarang kalau 4 dikeluarkan. Kita keluarkan 4. Ni buang 4 ni. Buang 4 yang daripada data asal, 4 keluar. Sekarang 4 dah tak ada 4 dah tak ada. Tak ada. Okey. Min yang baru, kira balik min yang baru, campur semua 6, 7, 7, 9, 11, 12, 12 ni campur. Bahagi dengan 7, tadi 8. Dah keluar 4, dah tinggal 7. Jadi min dia 9.143. Okay, kira ini pun boleh semak guna kalkulator Okey, nak cari sisihan piawai baru, sama juga step tadi, mula cari min. Lepas tu cari variance. Variance masuk balik punca kuasa 2 variance ialah sisihan piawai. Okey, jadi yang ni sekarang 6 kuasa 2, ambil ni 6 kuasa 2, 7 kuasa 2, 7 kuasa 2, 9 kuasa 2, 11 kuasa 2. Campur semua. Jangan lupa campur. Lepas tu bahagi dengan 7. Tadi bahagi dengan 8, sekarang bahagi dengan 7. Tolak dengan, ini apa ni? X bar yang baru. X bar yang baru. Okey tak sana tu? Setting ni. Boleh? Baik. Sekarang ni kamu tolak dengan X bar yang baru, kita dapat yang ni. Okey, cuba buat nanti. Baik, apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan. Nilai yang jauh dari min maksudnya apa? Min kita 9.1 Okay, 9.143. Yang kita keluarkan ni 6. Apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, sisihan piawai baru akan menjadi semakin kecil. Apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, nilai sisihan baru menjadi semakin kecil. Tentu. Okay. Itulah konsep. Apa berlaku kalau kita keluar dan kita masuk? Kita keluarkan dulu. Ini contoh dia keluarkan data. Keluarkan cerapan. Kita tengok yang B pula. Apa berlaku apabila 7 ditambah? Okay, ini yang sama juga. Ini min asal. Ini data asal. Cari min asal. Ini pun sisihan piawai yang asal. Okay. Cara kiraan sama juga tadi. Cari min. Lepas tu cari variance. Punca kuasa 2 variance ialah sisihan piawai. Okey. Ini sama sebab ini data asal tadi. Okey, cuba tengok min yang baru pula. Min yang baru maknanya kita tambah 7. Kan 7 tadi ada 2, sekarang kita tambah 7 ni jadi 3.
Dan data kita jadi 9 lah, tadi asalnya 8. Okay, bila kamu campur semua, bahagi dengan 9, dapat 8.33. Okey, masukkan dalam sisihan PY yang baru. Ni mean yang baru. Mean baru, pergi cari variance yang baru. Okey, lepas tu punca kuasa 2 kan, kita akan dapat sisihan PY yang baru. Okey, ni step yang ketiga. Baik, sini pun sama, kuasa 2, 7 yang baru tadi pun jangan lupa masukkan sekali 7 kuasa 2. Tolak dengan mean yang baru. Ini mean yang lama tadi asal. Ini mean yang baru, kuasa 2. Okay, ini bahagi 9 sebab N dia sekarang 9. Dan kita akan dapati sisihan PY yang baru ni ialah 2.668. Asal tadi 2.784. Jadi apa berlaku bila satu data ditambah? Bila satu data ditambah, cuba perhatikan ini sisihan PY-nya 2.784. Yang ni 2.668. Mana lagi kecil? Yang lama, yang asal ke yang baru? Apabila nilai yang dekat dengan nilai mean ditambah, sisihan PY baru akan menjadi semakin kecil. Apabila nilai yang dekat dengan nilai mean ditambah, nilai sisihan PY baru akan menjadi semakin kecil. 7 ni kan dekat dengan 8.333. Kan? 7 ni dekat dengan 8.333. Ataupun 7 ni dekat dengan 8.5. Dekat. Jadi sisihan PY baru akan menjadi semakin kecil. Baik. Yang terakhir. Baik. Apa berlaku kalau 18 ditambah? 18 ditambah. Okay, ini sama tadi. Cari mean, pergi cari variance. So, punca kuasa variance kita dapat sisihan PY. Ini yang asal. Ini data asal. Data asal maknanya ada 8 saja data. Sekarang ni kita tambah satu lagi data, 18. Tambah tiba-tiba ada satu data. Nampak macam ni ekstrim kan data pencilan ni. Okay. Kira dulu mean baru. Kira dulu mean yang baru. Iaitu kamu campur bahagi dengan 9 pula. Tadi bahagi 8. Sekarang bahagi 9 dapat 9.556. Okay. Cari variance. Punca kuasa 2 variance dapat sisihan PY. Okay. Lepas tu kamu pun kira kuasa 2 semua ni. Kuasa 2 semua ni. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2 campurkan. Jumlahkan. Okay, campurkan semua tu bahagi 9. Sebab sekarang 9 data, tolak dengan X bar yang baru, tolak mean yang baru ni. Kuasa 2, jangan lupa kuasa 2. Ini memang ada dalam rumus sisihan PY dan variance. Okay, lepas tu kamu kira, dapat jawapan. 3.974. Okay. Apa berlaku? Cuba perhatikan sisihan PY asal dengan sisihan PY baru. Apa yang berlaku bila satu data pencilan atau data yang luar biasa, okay, data yang terpencil, yang luar daripada kebiasaan ni masuk ke dalam data asal kita, apa berlaku? Okay, apabila nilai yang jauh daripada mean ditambah, sisihan PY baru akan menjadi semakin besar. 18 ini ialah data yang jauh daripada 9.556 ni. Data 18 ni pun jauh daripada 8.5 tadi. Jadi apabila satu data yang jauh daripada mean ditambah,